Bab hadis tentang bacaan dalam sembahyang zuhur. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, di dalam tiap-tiap sembahyang dibaca ataupun kita membaca apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perdengarkan kepada kami, kami perdengarkan kepadamu, dan apa yang baginda perlahankan kepada kami, kami perlahankan kepadamu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang dengan kami, dengan baginda menjadi imamnya. Maka baginda membaca di dalam zuhur dan asar pada 2 rakaat yang mula-mula Fatihatul Kitab dan 2 surah. Kadang-kadang baginda memperdengarkan ayat kepada kami, dan baginda selalu memanjangkan rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur dan meringkaskan, memendekkan rakaat yang kedua. Demikian juga di dalam sembahyang subuh. Abu Dawud berkata, Musaddad tidak ada menyebutkan Fatihatul Kitab dan surah itu. Baca Fatihatul Kitab dan surah itu tidak ada. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah dengan isnad ini bi ba'dhi hadha, serupa lebih kurang dengan hak tadi juga, tapi ada tambahan fil ukhrayain, pada 2 rakaat yang akhir baginda membaca Fatihatul Kitab. Hammam menambahkan, dan dia menambahkan daripada Hammam, yakni perawi di bawahnya yaitu Yazid bin Harun menambahkan daripada Hammam, katanya baginda memanjangkan rakaat yang pertama apa yang baginda tidak lakukan pada rakaat yang kedua. Demikian juga baginda lakukan pada sembahyang asar, demikian juga pada sembahyang subuh. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Qatadah, beliau berkata, kami kira baginda bermaksud melakukan begitu supaya orang sempat dengan rakaat yang pertama, supaya orang ataupun sempat dengan rakaat yang pertama. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Ma'mar, beliau berkata, kami berkata kepada Khabbab, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sembahyang zuhur dan asar? Beliau menjawab, ya. Qala, perawi bertanya, kami berkata, bagaimana kamu mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca itu? Qala, beliau menjawab, ini Khabbab menjawab, bittirabi lihyatihi, ini dengan bergerak-geraknya janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur sehingga tidak kedengaran lagi bunyi tapak kaki orang yang datang untuk bersembahyang. Bab takhfif al-ukhrayain, ini bab meringkaskan 2 rakaat yang akhir. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Umar berkata kepada Sa'ad, ini Sa'ad bin Abi Waqqas, orang mengadu hal tentang engkau dalam semua perkara sehingga kan dalam sembahyang.
sehingga akan tentang sembahyang. Qala, Sa'ad berkata, amma ana, adapun saya, maka saya memanjangkan 2 rakaat yang pertama, dan saya meringkaskan 2 rakaat yang kemudian. Saya tidak cuai dalam melakukan apa yang pernah saya ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sembahyangnya. Umar pun berkata, dzaka dhannu bika, itulah keyakinan aku terhadapmu, aku percaya begitulah denganmu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kami menganggar atau mengagak berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang zuhur dan asar. Kami agak ataupun kami kira, anggarkan berdirinya pada 2 rakaat yang pertama di dalam sembahyang zuhur itu qadar 30 ayat, yaitu qadar Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Dan kami anggar, kami kira agak berdirinya pada 2 rakaat yang akhir adalah separuh daripada 2 rakaat yang mula-mula. Dan kami anggar ataupun kami agak berdirinya pada 2 rakaat yang mula-mula dalam sembahyang asar adalah qadar 2 rakaat yang akhir di dalam sembahyang zuhur. Dan kami anggar, kami agak berdirinya Nabi SAW pada 2 rakaat yang akhir di dalam sembahyang asar itu adalah separuh daripada 2 rakaat yang pertama yang di sembahyang asar. Bab qadril qiraati, ini bab qadar bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca di dalam sembahyang zuhur dan asar, was sama'i wat tariq, dan was sama'i dzatil buruj, dan surah-surah seumpama kedua-duanya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah tergelincir matahari, baginda akan bersembahyang zuhur dan membaca binahwin min, membaca surah yang mana lebih kurang surah wal-laili idza yaghsha. Dan sembahyang asar begitu juga, dan pada sembahyang-sembahyang lain pun yakni begitu juga, kecuali sembahyang subuh, kerana baginda memanjangkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersujud dalam sembahyang zuhur, kemudian berdiri lalu rukuk. Kami fikir ataupun kami kira Nabi SAW membaca Tanzil As-Sajdah. Ibnu Isa berkata, tidak ada sesiapa pun menyebutkan Umayyah dalam isnad hadis ini kecuali Mu'tamir. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Ubaidillah, beliau berkata, aku telah masuk menemui Ibnu Abbas bersama satu kumpulan orang-orang muda dari Bani Hashim. Kami pun berkata kepada seorang anak muda dari kalangan kami, tanyalah engkau Ibnu Abbas, adakah Rasulullah SAW membaca di dalam sembahyang zuhur dan asar? Ibnu Abbas menjawab, tidak. Faqila lahu, maka ada orang berkata kepadanya, mungkin dia membaca di dalam dirinya, di dalam hatinya. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, khamsan, tercalarlah mukamu. Hadhihi syarrun minal ula, ini lebih buruk lagi daripada yang pertama tadi. Sesungguhnya baginda adalah seorang hamba yang diperintahkan. Baginda menyampaikan apa-apa yang diutuskan, baginda membawanya.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan kami dengan sesuatu yang berbeza daripada orang lain, melainkan dengan 3 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami an nusbighal wudu, supaya kami menyempurnakan wudu dan supaya kami tidak memakan sedekah, dan supaya kami tidak membiarkan himar mengawal dengan kuda, yakni membiarkan himar menaiki kuda, yakni membiarkan himar mengawal dengan kuda. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ikrimah daripada Ibnu Abbas, dia berkata, saya tidak pasti adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam zuhur dan asar ataupun tidak. Kita tengok sekali dulu. Ini bab bacaan dalam sembahyang zuhur. Tidak ada apa daripada terjemahan tadi, sudah jelas dah maksud dia tu, iaitu Abu Hurairah kata dalam semua sembahyang ni ada bacaan. Tadi kita nampak di antara yang kita baca sini, di hujung sini, Ibnu Abbas kata tak ada baca apa-apa. Itu mengikut pengetahuan dia lah. Kemudian Ibnu Abbas pun tahu Nabi SAW ada baca. Abu Hurairah dengan jelas menyebutkan di sini, iaitu di dalam setiap sembahyang itu yuqra'u, dibaca. Maksud qira'ah ni baca ni, baca Fatihah ke, baca surah, itu baca tu. Kalau kata dalam sembahyang baca tu, itu bacanya. Kalau dalam rokok tu tasbih tu, dia pakai tasbih. Kalau hak tasyahud tu tasyahud, dia tidak panggil qira'ah tu. Dia tak panggil baca. Hak maksud baca ni ketika berdiri tu. Satu kita kata yuqra'u. Satu lagi fi kulli salatin naqra'u. Dalam satu nuskha Abu Daud ini begitu, bukan dengan ya tetapi dengan nun, naqra'u. Di dalam setiap sembahyang kita membaca. Mana ada bacaan lah yang kita baca. Kalau nak kira dari segi tidak salah lah, dari segi tidak salah, cumanya riwayat itu tak ada lah. Riwayat itu tak ada. Iaitu kalau kita baca yaqra'u, tadi yuqra'u. Kalau kita baca yaqra'u bermakna Nabi SAW membaca. Di dalam setiap sembahyang dia membaca. Yang ni Nabi SAW. Kalau nak kira tidak salah, sebab Abu Hurairah nak kata gini ni pun mesti dia tahu daripada Nabi SAW juga. Tapi dari segi riwayat kebanyakannya yuqra'u ataupun naqra'u, begitu saja. Dalam riwayat Muslim disebutkan fi kulli salatin qira'atun, gitu. Di dalam setiap sembahyang ada bacaan. Supalah maksud. Fama asma'ana, ma asma'ana, ma di situ boleh kita pakai dengan dua makna. Satu dengan makna qira'at, baca tu ada derah, ada qahar. Ma tu kan apa ni, kalau kita mengaji nahwu Arab tahu ma tu mana isim mausul mubham, yani apa, apa-apa yang Nabi SAW perdengarkan kepada kami, ini berupa bacaan itu, kami perdengarkan kepada kamu. Mana hak Nabi mendengar, baca derah lah maksudnya, kami baca derah. Satu lagi ma tu dengan makna solah, sembahyang. Sembahyang yang Nabi SAW perdengarkan bacaannya kepada kami, kami perdengarkan bacaannya kepada kamu. Dan sembahyang yang Rasulullah SAW tidak perdengarkan bacaannya kepada kami, kami pun tidak perdengarkan bacaannya kepada kamu. Maksud sembahyang boleh dua ma tu. Ma tu boleh dua makna. Kita nak kata bacaan tu ke, ataupun kita nak kata sembahyang. Ke mana-mana pun, hak pendengar ni, hak tidak pendengar ni, apa yang dibaca tu lah, apa yang dibaca. Artinya dia nak cerita sini, hak kita duduk buat ni, sembahyang Maghrib, Isya, subuh baca derah ni, itu hak Rasulullah SAW baca derah. Orang kemudian pun baca derah lah. Sahabat-sahabat baca derah. Zuhur dengan Asar dia baca qahar.
kami pun baca Quran. Jadi kami buat ni ikut sunnah Nabi SAW. Begitulah kita orang Islam. Memang istimewa lah, tak ada agama lain lagu ni. Iaitu habis kita boleh tahu, baca derah, baca Quran jelas ada daripada Nabi SAW sendiri, bukan orang kemudian tidak. Siapa kepada zaman kita ni kita boleh tahu. Hak baca derah muarik isyak dan subuh ni, siapa dia tak baca? Benda ni benda bid'ah, benda ni benda baru. Kita boleh tahu dengan belajar hadis, kita boleh tahu ni Rasulullah SAW sendiri buat gitu. Daripada dia sendiri, sahabat-sahabat dengar gitu, tahu begitu, dan dia buatlah. Artinya sahabat-sahabat tidak ubah sampailah kepada zaman kita ni. Jadi tidak kata tidaklah kata semayang tengah hari ni kohor semua, tak juga. Kalau kita kata semayang tengah hari ni kohor tu jemaah tu juga. Jelas ini ambil daripada Nabi SAW. Semayang sunat misalnya, kita kata semayang seorang baca kohor, tak tahu baca derah. Kita tahu mana. Kalau kita nak tahu daripada hadis Nabi SAW sendiri, boleh tahu. Itu kelebihan kita. Kalau orang agama lain, kita tanya hak tu padan dah dia. Padan dah. Ya kita buat gini-gini, demo buat gini-gini ni, ambil mana? Tentukah pembawa agama tu sendiri ajar lagu tu? Tak boleh raya, tak ada dalam agama dalam dunia ni. Sebab itulah munasabah. Kalau kita tengok dari sudut ni saja pun, munasabah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah yang terakhir. Hak lain tu pasal dia tak cukup, tak sempurna. Jadi kita tutup buk hak dulu tu. Walaupun ada juga masih lagi hak molek-molek, tutup, tak boleh. Tak boleh. Sebab banyak bercampur bau dah. Dengan hak tak molek, hak tak betul tu. Jadi kalau nak selamat, kena ikut hak kemudian. Yang kedua, jadi Imam Abu Daud, ini dari segi kesenian dia lah, dalam mengemukakan isnad dia ni. Riwayat ni diambil daripada dua orang tu guru dia. Sebab tu dia ada ha. Bila ada ha ni, selepas ha tu tok guru dia juga. Musaddad, mula-mula dia ambil daripada Musaddad ambil daripada Yahya, dia ambil daripada Hisham bin Abi Abdullah. Sanad yang kedua, dia ada dua sanad Abu Daud. Ibnul Muthanna ambil daripada Ibnu Abi Adi, dia ambil daripada Hajjaj. Dan ini hak dia akan kemukakan ini adalah lafaznya, lafaz Ibnul Muthanna, bukan lafaz Musaddad. Hak ni hak dia akan kemukakan. Dua-dua orang tu, Hajjaj dan Hisham itu mengambil daripada Yahya, daripada Abdullah bin Abi Qatadah. Tapi Ibnul Muthanna berkata dan Abi Salamah, ambil daripada Abi Qatadah dan Abi Salamah. Dalam isnad dia, bukan daripada Abi Qatadah saja, Abi Qatadah dan Abi Salamah, dua orang situ. Kemudian mereka berdua, yang kedua-dua orang tu guru dia ni, Musaddad dan Ibnul Muthanna. Ibnul Muthanna tu Muhammad Ibnul Muthanna, nama dia Muhammad, bersepakat an Abi Qatadah, daripada Abi Qatadah. Lepas pada tu, jadi Ibnul Muthanna nya daripada Abdullah bin Abi Qatadah, dan Abi Salamah. Situ Ibnul Muthanna, Abdullah bin Abi Qatadah dan Abi Salamah. Itu dalam isnad Ibnul Muthanna. Lepas pada tu mereka berdua, yang Musaddad dan Ibnul Muthanna, bersepakat daripada Abdullah tu ambil daripada Abi Qatadah. Sepakat ambil daripada Abi Qatadah. Apa Abi Qatadah kata ayah dia ni, iaitu sahabat ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada kami. Baginda membaca dalam sembahyang zuhur dan asar pada 2 rakaat yang pertama Fatihatil Kitab, yakni Fatihah, dan 2 surah. 2 surah itu maksudnya dalam rakaat yang pertama 1 surah, dalam rakaat yang kedua 1 surah.
Dalam kedua-dua rakaat itu ada Fatihatul Kitab. Lepas pada Fatihatul Kitab itu, rakaat yang pertama satu surah, rakaat yang kedua satu surah. Dia kata kadang-kadang baginda memperdengarkan kepada kami al-ayat. Kadang-kadang kami dengar dia baca, walaupun kata sembahyang zuhur ni baca qahar, tapi dengar kadang-kadang. Dan baginda memanjangkan sembahyang rakaat yang pertama daripada sembahyang zuhur itu, dan memendekkan yang kedua. Yang ni nisbah dengan rakaat yang pertama tu, rakaat yang kedua tu lebih pendek. Begitu juga dalam subuh, rakaat yang pertama lebih panjang, rakaat yang kedua pendek berbanding rakaat yang pertama. Lepas tu Abu Daud kata, Musaddad tidak ada menyebut dalam riwayatnya Fatihatul Kitab dan surah tu. Saat ini kan Nabi SAW dalam sembahyang zuhur dia baca Fatihatul Kitab dan dua surah tadi. Hak tu mengikut riwayat Ibnu Muthanna, ada sebut lafaz itu. Ada pun riwayat Musaddad ada tu. Yang ni Nabi SAW menjadi imam kepada kami, dan dia membaca dalam sembahyang zuhur dan asar. Gitu. Pada dua rakaat yang pertama baca Fatihatul Kitab, tak ada sebut. Dalam riwayat Musaddad. Itu tujuan Abu Daud cerita. Waktu apa ya kaya? Dia nak ceritanya hak dia ambil daripada guru dia ni, memang ambil daripada kedua-dua ni. Hadis ni dah, tapi hak ni beza sikit riwayat dia. Hak ni ada sebut ni, hak ni tak ada sebut ni. Dan dia ingat boleh hak tu guru, hak ni riwayat ni, hak dia riwayat ni lafaz orang ni, riwayat dia, bukan lafaz seorang lagi. Seorang lagi tu riwayat cerita ni juga, tetapi dia tak ada ni tambahan ni tak ada. Nak ceritanya dia bercermat dan amanah, begitu mengambil berat menjaga perkataan-perkataan yang diriwayatkan itu, dia jaga molek. Tu dari segitulah. Inilah orang panggil dhabit. Tu perawi yang dhabit, perawi yang kemah, ingat molek apa yang diriwayatkan kepada dia oleh tok guru dia. Kalau beberapa orang tok guru, hak banyak lagu ni Imam Muslim banyak melakukan lagu ni, dia orang ni gini-gini. Ada lafaz satu perkataan aja beza dia. Orang ni tak ada sebut, orang lain tak ada sebut. Belakang dia kata, ni seorang ada sebut ni. Dalam Muslim lebih banyak. Abu Daud ni ada juga. Jenis itulah. Jadi Nabi SAW kadang-kadang mengikut riwayat Ibnu Muthanna ni daripada Abi Qatadah ni, kadang-kadang dia kata baca tu baginda memperdengarkan kepada kami ayat kadang-kadang. Jadi kami dengarlah ayat tu. Daripada situ kami boleh tahu bahawa surah mana yang Nabi SAW baca tu. Boleh tahu. Dan dia baca derah ni semua ke? Tak. Baca derah al-ayat, yang ni ayat tertentu. Ayat tertentu. Dia situ ya kita tahu dia baca apa. Kalau Fatihah tu memanglah dalam hadis yang lain pun dia ada sebut. Kan? Tapi kalau surah-surah tu umum tu. Jadi sahabat-sahabat tahu dia sembahyang zuhur ni baca surah apa, daripada kadang-kadang dia pederah. Pederah tu kenapa? Ada beberapa kemungkinan mengikut ulamanya. Yang pertama, untuk menyatakan harus untuk mengajar, beritahu kepada orang di belakang dibaca enggak. Maka baca tu hak tidak Quran, maka baca enggak lah, suku sakap. Tidak baca Quran juga. Itu satu. Yang kedua, yang Nabi SAW baca ni bukanlah kata baca kohot lajak, sehingga hampir-hampir tak dengar langsung lah. Dia sendiri pun tak bunyi. Tidak. Dia baca tu ada bunyi juga kadang-kadang. Itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang seorang yang baca tu apabila dia terlalu istighraq sangat, tenggelam di dalam bacaan dia tu, tenggelam dalam bacaan dia tu, dan apa yang dibacanya mendorong dia, dengan sendirinya jadi baca derah sikit. Dengan sendiri baca derah sikit. Ini keadaan orang bersembahyang tu apabila dia mengalami khusyuk dia tu lah, mengalami kesedapan dia tu, kadang-kadang dia jadi derah semua. Itu ada beberapa
pendapat. Kerana dia istighraq, tenggelam di dalam mentadabbur makna ayat itu sehingga jadi derah. Dengan tidak qasad. Dengan tidak qasad. Itu dia. Selain daripada itu, tentu sekali lah besar kemungkinan, tentu sekali kita boleh kata Nabi SAW penderah untuk orang tahu di belakang dia, dia baca surah Gani. Maka orang lain pun boleh ikutlah dia. Kemudian sebab apa? Tentu dah Nabi SAW ada baca surah ni, moleklah baca surah ni di dalam semaya sekian-sekian misalnya, boleh tahu. Boleh tahu gitu. Itu yang keempat. Yang kelimanya, kalau kita perhatikan, ya sahabat-sahabat ni tahu dia baca surah ni. Sebab apa? Sebab dia baca ayat ni dalam semaya zuhur ni. Dia tahu mana? Satu ayat saja yang dibaca, dia tahu surah ni. Menunjukkan bahawa surah-surah ni dan begitu juga ayat-ayat duduk di dalam surah ni jelas dah. Sahabat tahu dah. Dan duduk apa lagu tu lah. Bukan kata surah-surah ni disusun, ayat ni disusun kemudian, tak. Bahkan hak ni Nabi SAW tetap dah lagu tu, sehingga sahabat pun ingat, dia tahu dah, tidak jadi keliru dah. Hak ni masuk dalam surah ni, hak ni masuk dalam surah ni, dia tahu dah. Maklum di kalangan sahabat, walaupun ayat tu banyak tempat daripadanya tidak penuh lagi, sebab masih turun lagi, tetapi dia maklum dah, ni dalam surah ni, dia tahu. Kalau tidak, tak boleh nak tetap lah. Macam mana dia tahu surah ni? Bukan dia tahu tu selepas zaman Sayyidina Uthman baru tahu dah. Pada masa tu lagi dia tahu dah. Seterusnya kita tengok di sini Nabi SAW memanjangkan rakaat yang pertama sembahyang zuhur, dan dia memendekkan rakaat yang kedua. Yang ni pendek sikit. Sebab apa? Sebab hak mula-mula tu tidak penat. Tidak penat. Memang masih cergah lagi. Lepas tu dia kau penat. Hak sebaliknya itu cara Nabi SAW ajarnya, iaitu kita kau pendek. Begitulah caranya. Kecuali kalau rakaat yang ketiga dan yang keempat tu, maka dari segi bacaan lah, kita duduk cerita pasal bacaan ni. Bacaan ni maksudnya dalam qiyam tu, maka di situ baca Fatihah sahaja. Ataupun kalau mengikut pendapat ulama yang mengatakan ada baca surah juga, maka kenalah kurang. Yang mula-mula paling panjang, yang kedua pendek sikit pada tu, yang ketiga pendek lagi daripada yang kedua, yang keempat pendek lagi daripada yang ketiga. Yang ni mengikut orang yang kata ada bacaan lagi dalam rakaat yang di surah, dalam rakaat yang ketiga dan yang keempat tu. Maka lagu itulah caranya. Kalau tidak, dia jadi sama lah. Sebab kedua-dua rakaat yang akhir itu baca Fatihah saja. Mengikut kebanyakan ulama. Ini menunjukkan Nabi SAW ajar kepada kita cara nak jaga orang ni, alik belakang ni, supaya tidak jemu, tidak penat. Ambil kira orang lain, jangan kira kita saja. Kalau nak kira Nabi SAW ni dengan semaya, dengan baca Quran ni, memang dia tidak jemu lah. Kalau nak kira dia tapi dia mengambil kira orang alik belakang ni. Tujuannya nak ajar kita. Begitu juga dalam sembahyang subuh. Sembahyang subuh pun begitu juga. Jadi begitu juga dilaku mana? Sama panjang kau dengan hak sebelum tu, hak zuhur tu? Masa tidak. Dalam riwayat yang lain disebutkan hak subuh tu memang lebih panjang daripada sembahyang-sembahyang yang lain dari segi bacaan. Tapi yang dikatakan di sini, begitu juga dalam subuh, yang ini dari segi panjang juga. Dari segi panjang tu panjang juga, seperti zuhur juga. Dan asar tu baca panjang, tidak seperti maghrib. Gitu maksud. Dari segi panjang tu. Tapi panjang tu sama panjang kan dengan zuhur dengan asar? Tidak. Hak kebiasaannya lah. Ada juga kebetulan sama tu ada juga, tapi kebanyakannya hak subuh lebih panjang daripada yang lain-lain.
Walau bagaimanapun kita dapat buat kesimpulan begitu juga subuh tu, yang ni dari segi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu serupa dari segi panjang tu, lebih panjang rakaat yang pertama daripada yang kedua. Serupalah dengan sembahyang lain. Bukan makna dari segi sama panjang apa yang dibaca tu, tidak. Dari segi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, itu tu memang serupa dengan sembahyang yang lain. Setengah ulama mengatakan yang jadi panjang rakaat yang pertama ni tidak semesti apa surah yang dibaca tu lebih panjang daripada yang kedua, rakaat yang kedua. Tetapi yang jadi panjang tu sebab dalam rakaat yang pertama ada sana, orang panggil doa iftitah, ada ta'awud, apa semua tu ada tu. Ada juga yang mengatakan sebab tu. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak sabit. Tu memang ayat yang dibaca tu lebih panjang daripada yang lain-lain. Tapi boleh jadi juga kerana tu Imam Malik kalau terima tu susahlah. Dia sebab dia tak terima semua tu. Jadi dia pasti akan mengatakan tidak sabit baca tu. Tidak sabit baca iftitah ke apa tu ni, tak ada. Sebab Nabi SAW memulakan sembahyang dia dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jadi hak kata lebih panjang rakaat yang pertama ni kerana membaca surah yang lebih panjang, tentu dah dia akan pergi situ. Dia tak akan kata dah kerana panjang tu gini-gini. Itu andaian orang lain lah yang menerima baca iftitah ke apa tu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Qatadah daripada ayahnya, yakni Abi Qatadah. Lebih kurang ada juga lah, tapi ada lebih kurang. Dia nak mari suku pula. Dan dia menambahkan, ni perawi ni, dalam 2 rakaat yang akhir pun baca Fatihatul Kitab. Dalam 2 rakaat yang akhir ada baca Fatihatul Kitab. Dalam mengikut isnad ni Hasan bin Ali ni, kalau nak kira perawi atas tu Abu Qatadah juga, sebab dia juga Abu Qatadah juga. Tetapi Imam Abu Dawud ambil daripada guru dia lain pula, iaitu Hasan bin Ali. Hasan bin Ali adalah di riwayat dia ada sebut, iaitu dalam 2 rakaat yang kemudian, yang akhir itu pun dia ada baca juga Fatihatul Kitab. Tadi riwayat Ibnu Musanna tadi, 2 rakaat yang pertama saja ada baca Fatihatul Kitab dan 2 surah tu. Sini dia ada sebut ada baca Fatihatul Kitab, riwayat tu. Dan dia menambahkan daripada Hammam, dia menambahkan daripada Hammam, yang Yazid bin Harun menambahkan daripada Hammam. Dalam satu nuskhanya Hammam menambahkan, begitu. Kata Hammam, Rasulullah SAW memanjangkan dalam rakaat yang pertama apa yang tidak dipanjangkannya dalam rakaat yang kedua. Yang ni rakaat yang pertama, rakaat yang kedua tu tidak sepanjang rakaat yang pertama, lebih panjanglah rakaat yang pertama. Hammam dalam satu nuskhanya Hammam menambahkan, begitu. Kata Hammam, Rasulullah SAW memanjangkan dalam rakaat yang pertama apa yang tidak dipanjangkannya dalam rakaat yang kedua. Yang ni rakaat yang pertama, rakaat yang kedua tu tidak sepanjang rakaat yang pertama, lebih panjanglah rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua. Begitu juga dalam sembahyang asar, begitu juga dalam sembahyang subuh, mana rakaat yang pertama tu lebih panjang banding dengan rakaat yang kedua. Jadi kita tengok riwayat daripada orang itu juga. Lepas tu dia mari pula Hasan bin Ali lagi.
riwayat Hasan bin Ali lagi daripada Abi Qatadah juga di atas tu. Abi Qatadah kata, kami anggap ya Nabi SAW panjang rakaat yang pertama. Ini mengikut anggapan dia lah. Apa yang dia faham? Ialah supaya orang dah dengar rakaat yang pertama tu. Sebab pada rakaat yang pertama tu ada mari lagi kan. Jadi supaya orang dah dengar rakaat yang pertama. Itu sebab jadi rakaat yang pertama tu lebih panjang. Kalau kita kata dia baca lebih panjang, kenapa dia baca lebih panjang? Kenapa? Supaya orang dah dengar rakaat yang pertama tu, biar dapat fadilah rakaat yang pertama. Ini kata apa ni? Abi Qatadah. Abu Qatadah kata, dia sahabat ni kata. Ini pendapat dia ni. Bukan Nabi SAW ayat dah. Pendapat dia. Supaya orang dah. Daripada sinilah setengah-setengah ulama dia membuat kesimpulan bahawa kalau tu imam tu tunggu orang tengah-tengah sembahyang tu, dia tunggu tak apa, supaya orang dah rakaat yang pertama dan qiyam, misalnya boleh dia buat lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ada buat gini. Dia kata. Tetapi ulama-ulama yang tak terima tu, dia kata tak ada jelas daripada Nabi SAW di mana disebutkan bahawa Nabi kata saya panjang tu mana-mana. Tak ada. Saya panjang tu supaya dah lah. Tak ada. Ini hanya pendapat Abu Qatadah. Sedangkan ulama-ulama bagi lagi pendapat yang lain-lain. Tadi kan ada yang kata sebab baca iftitah lah, gitu gini. Ada yang kata sebab rakaat yang pertama tu masih cergah lagi, macam-macam. Itu andaian belaka. Jadi berdasarkan andaian ni kita tak boleh kata molek. Sunnah Nabi SAW yang molek, iaitu kita tunggu orang. Bahkan kata setengah-setengah ulama, kalau kita tu dengan maksud nak tunggu orang besar, orang itu boleh jadi syirik. Dia kata boleh jadi syirik. Dengan sebab itu tak boleh, dia kata tak boleh tunggu. Ada pula yang mengatakan kalau tunggu tu dengan tidak diketahui siapa-siapa lah, siapa-siapa, tak apa, dia kata. Tapi kalau tahu ni orang besar, maka nak pelihara ni, tak boleh. Semua kata tak boleh. Waktu semua kata tak boleh. Tetapi ada juga yang mengatakan tak kira siapa-siapa pula, tak boleh. Kalau tahu lagu tu dia kata tu imam tak apa, rakaat yang pertama dia panjang, kita pergi lewat sikit tak apa. Sampai ke mana nak sud? Sampai ke mana nak sud? Hari ni dah lah. Dia kata tak apa tu imam kita tahu dah dia. Memang dia baca panjang. Dia pun mari lewat. Orang lain mari lewat. Lama-lama kau lewat. Jadi tu imam nak baca sepanjang mana? Jadi tu imam ni pula kena melewat kepada makmum. Ni tak patut lagu tu. Sebab itu tak boleh. Dia buat sebab biasa. Tersudut cara mana-mana. Sebab dia mari lewat, dia rugi. Hak tu hak lebih molek. Adapun hak baca panjang tu dengan sebab rakaat yang pertama masih cergah lagi, masih segar lagi, tu lebih munasabah. Lebih munasabah. Cara Nabi SAW yang seperti itu lebih munasabah untuk kita terima daripada kerana orang itu, kerana orang ini. Ini pendapat dia. Pendapat dia. Dan pendapat sahabat itu tidak semestinya mesti kita ikut. Dan betul, tak mesti lagi. Orang lain tak ada kata lagu tu. Dia yang kata. Pendapat dia. Lepas tu riwayat daripada Abi Ma'mar. Dia kata kami berkata kepada Khabbab, sahabat ni, Rasulullah baca kan dalam sembahyang Zuhur dan Asar? Dia kata baca. Lepas tu kami pun tanya, lagu mana kamu tahu dia tu baca? Dia gerak-gerak janggut dia tu lah. Dia kami tahu. Menunjukkan sembahyang Zuhur ni baca perlahan. Kalau tidak apa perlu ayat gerak-gerak janggut ni? Kami dengar kau ayat lagu tu. Ni makna tidak sampai dengar, tapi baca. Tahu mana? Gerak janggut dia. Gerak janggut dia. Di situ kami tahu dia baca. Dan ini juga menunjukkan dalam Zuhur dan Asar tu baca perlahan. Kalau dah baca dengar, tentu dia kata kami dengar. Apa yang kata lagu mana kamu tahu gitu gini? Ini menunjukkan dia baca qahar. Dan daripada sini kita dapat tahu sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar ni bacanya qahar. Itu sunnah Nabi SAW.
Oh, ada cara-cara dia sebut deras sikit, ada maksud-maksud dia lah. Ada maksud-maksud dia lah. Bukan sokmo. Bahkan ada dalam setengah riwayat dia sebut baca deras, panjang, baca deras. Itu jarang. Jarang. Bukan sokmo lah, ada. Sekadar nak menyatakan harus, bukan kata sampai batas semaya tu. Tetapi itu bukan sunnah dia ya. Sentiasa nak suruh orang tahu saja. Nak suruh orang tahu. Hak kebanyakannya, dalam kebanyakan riwayat dia sebut baca ayat-ayat tertentu. Mana-mana satu ayat dalam sekian banyak ayat yang dibaca tu berderah sikit. Setara tu je kebanyakannya. Ada pembaca sepanjangnya derah, itu tidak. Kecuali secara umum lah, umum sangat riwayat itu. Kalau kita nak terima pun seperti kata saat ni lah, sekadar nak menyatakan boleh, dan sekadar nak beritahu apa yang dia baca. Artinya tidak lari apa yang Rasulullah SAW baca dalam qiyam ini daripada Fatihah dan surah, tak lari daripada itu. Dan ini juga menunjukkan bahawa Nabi SAW tu, hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW tu ada janggut. Ada janggut. Daripada bergerak janggut. Dia tahu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Muhammad bin Juhadah daripada seseorang perawi daripada Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya Nabi SAW berdiri dalam rakaat yang pertama sembahyang zuhur sehingga tidak lagi kedengaran tapak kaki orang. Jadi orang hak mari tak ada bunyi. Seperti tadi jugalah. Seperti tadi juga. Abu Qatadah waktu dia fikir, dia agak Nabi SAW nak suruh orang dar rakaat yang pertama. Ni dalam riwayat ni Ibnu Abi Aufa ni, dia berdiri dalam rakaat yang pertama sembahyang zuhur sehingga tidak bunyi lagi dah. Orang dah ambil sembahyang kau, tapak kaki orang kau sedang mari tu tak ada mari belakang. Kira-kiranya gitu. Tetapi riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Maknanya tidak terbukti juga bahawa Nabi SAW tunggu siapa-siapa. Tak ada. Sebab hal ni tak boleh nak buat hujah. Sebab apa? Dhaif. Sebab Muhammad bin Juhadah tu dia ambil daripada an rajulin, daripada seseorang. Siapa seseorang tu? Siapa? Nama apa? Kalau selagi tak tahu nama orang tu tak boleh. Maka dia jadi putus sanad itu. Maka jadi dhaif. Tak boleh nak buat hujah. Jadi orang kalau nak buat hujah pun paling ada pasal ni lah, iaitu hak ni, hak dhaif ni, dan Abu Qatadah kata tadi. Kami fikir Nabi SAW buat begitu nak suruh orang dar rakaat yang pertama. Itu pendapat dia. Adapun daripada Nabi SAW sendiri tak ada. Tak ada. Tapi di dalam kitab-kitab hadis yang lain disebutkan rajul yang tidak diketahui ni, tidak disebut nama dia ni, ada sebut di tempat lain. Nama dia Tarafah Al-Hadrami. Itu dia ni. Rajul ni siapa dia sini? Kalau berdasarkan riwayat kitab lain lah, ada sebut, iaitu Tarafah. Hafiz Ibn Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib pada terjemah Tarafah Al-Hadrami ni qila, dia sebut. Tapi dia sebut pun qila ya, tidak kuat mana, tak kuat. Dikatakan, katanya, orang yang tidak disebutkan meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Aufa dalam bacaan sembahyang zuhur tu, dalam hadis tu, dan ambil daripada dia ialah Muhammad bin Juhadah Tarafah Al-Hadrami ni lah, kata orang. Dia kata tak kemah tu. Dia kata qila. Bila dia kata qila tu tak kemah, tak boleh nak pegang. Kira-kiranya dia ambil ni oleh kerana Ibnu Hibban menyebutkan dia ni dalam thiqat at-tabi'in. Ibnu Hibban menyebutkan Tarafah Al-Hadrami ni termasuk di dalam thiqat at-tabi'in. Dan Ibnu Hibban kata dia ni meriwayatkan daripada Ibnu Abi Aufa.
Muhammad bin Abi Juhadah, Muhammad bin Juhadah meriwayatkan daripada dia. Gitu, faham daripada gitu je. Tidak jelas sebenarnya, tak ada bukti yang kokoh. Jelas tentu dah dia. Rajul di sini yang dimaksudkan rajul di sini ialah Tarafah Al-Hadrami. Ini ikut-ikut saja. Ibn Hibban kata gitu. Dalam Taqribut Tahdzib, dia Tahdzibut Tahdzib ni kitab rijal yang mengumpulkan perawi-perawi dalam kitab-kitab Sunan Sittah. Hak dhaif ko hak kuat ko ada berlaku. Tapi Taqribut Tahdzib ni dia khusus untuk hak dhaif. Perawi-perawi yang dhaif. Jadi kecil ya. 2 jilid. Dia kata apa? Maqbul min al-khamisah. Lam yaqa' musamman fi riwayat Abi Daud. Dalam riwayat Abu Daud tidak disebut nama. Tidak disebut nama. Artinya mengikut sanad Abu Daud ini tidak kemahlah dhaif. Kata Tarfa Al-Hadrami itu pun tak jelas. Tak jelas. Ini bab takhfif al-ukhrayain, yakni meringkaskan bacaan dalam 2 rakaat yang akhir. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, beliau berkata, Umar kata kepada Sa'ad. Sa'ad ini dia pernah jadi gubernur bagi pihak Sayyidina Umar di Kufah. Jadi orang Kufah ni ada penyakit lama tak? Penyakit lama. Penyakit lama. Zaman Sayyidina Uthman ketara benar zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Umar tu ada dah buah-buah tu. Ini menunjukkan bahawa musuh-musuh Islam ni lama dia macam duk mikir lama dah. Kufah tu ada masalah sama. Tak lekat. Gubernur selama 2 tahun tak lekat. Setahun lucu jawatan, setahun lucu lawatan, tukar orang lain pula. Lagu itulah semua. Puak-puak dia ni tak kena belakang. Hak mana mari. Itu perangai orang Kufah. Tapi tempatnya tak molek sebab dia pusat Syiah zaman itu. Paklan ni penyakit tu ada situ. Tetapi di tempatnya tak molek saat ni, dia ada juga molek. Lagu tu sama-sama pun. Sebab kalau lebih tak molek, hak lebih molek pun ada juga. Memang lagu tu. Dunia ni lagu tu. Di situ ada bisa, di situ ada penawarnya. Imam Abu Hanifah dah ramai lagi, Kufah juga. Ibnu Mas'ud Kufah juga. Orang Kufah ni dia mengadu hak kepada Sayyidina Umar bahawa saat ni tak pandai jadi tok imam. Tak pandai sembahyang. Dia kata tak pandai sembahyang. Dalam Bukhari pun ada juga sebut. Dalam Bukhari pun ada sebut juga cerita ni. Dia mengadu hak. Zaman Sayyidina Uthman lagi teruk sehingga dia fitnah kan gubernur Sayyidina Uthman tu. Fitnah. Dikatakan dituduh dia tu minum arak. Minum siapa lagu tu sekali. Dalam Bukhari pun ada sebut. Sehingga disebab lah gubernur tu disebab sampai setara tu fitnah yang dia buat. Sebenarnya tidak. Sayyidina Uthman pun menangis kerana dia tahu ni semua ni tidak, tapi tak ada arah. Moga siapa lagu tu dia rancang sehingga orang yang tidak bersalah disebab atas kesalahan minum arak. Dia macam-macam cara dia buat. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat 10. Ni hak besar ni, sahabat besar ni pun dia itu lagi tak kena lagi. Payah orang kalau dia tidak kena sodok rakyat besar setara mana pun tak molek berlaku. Itu penyakit tu. Sebab tu jangan bidah kena penyakit. Kalau dah kena penyakit sudah selalu manusia ni. Dah kalau kita kira Nabi tu tak seterima lah kan. Tak nyadar orang tak seterima Nabi padahal kalau tak terima dia tak habis cerita. Orang lain pun lagu tu juga. Dah orang paling berjaya benda ni, buat penyakit ni, bawa penyakit ni, Syiah lah orang paling berjaya. Sebab apa?
dia menyebabkan jadi orang ragu kepada sahabat. Secara sahabat tu dia buruk habis-habis ni. Jadi hak lain ni lekeh berlaku. Boleh berlaku boleh. Itu dia berjaya. Memang macam ni. Pesen perangai guna taktik memburuk-buruk orang ni memang Syiah daripada dulu lagi. Dan dia berjaya. Sebab itu kita kena beringat. Tak boleh. Dengan Syiah tak boleh, kena beringat. Dia pandai buat cerita. Dia pandai. Saat apa kata bila Sayyidina Umar panggil dia, moga pemerintah dia bertanggungjawab. Pengaduan mesti kena periksa, cek. Orang kata ni lagu mana, boleh jadi mana tahu. Panggil. Saat apa kata Sayyidina Umar duduk Madinah, Saat duduk Kufah, kan sibuk tu satu kerja panggil tu, nak tanya benda lagu ni. Memang kerja dia nak menyusahkan orang, kerja dia. Saat kata ada Sayyidina Umar tanya lagu mana semaya, ya siapa kau semaya? Maknanya tak kena mu ni. Dia kata saya pada 2 rakaat yang pertama tu baca panjang lah. Pada rakaat 2 akhir tu saya merekah, kata dia. Saya tidak cuai dalam melakukan apa yang pernah saya ikut Nabi SAW. Kalau kita duduk ikut Nabi dulu lagu mana cara Nabi buat lagu tu, saya buat lagu tu. Sayyidina Umar kata, memang keyakinan aku pun terhadap engkau begitulah. Aku pun fikir gitu dah. Cumanya dah orang mengadu hal, jadi kita nak tanya lah, supaya kita boleh wayak lagu mana ceritanya. Jadi gitu. Sayyidina Umar berkata, aku yakin pun begitu juga terhadap engkau. Takkanlah engkau ni nak buat tak kena. Engkau sahabat besar mana kira-kiranya. Tapi nak ayatnya puak-puak Kufah ni, Sa'ad bin Abi Waqqas pun dia fitnah. Sebab apa? Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang menjatuhkan kerajaan Parsi ke tangan Islam. Waktu dia dendam tak habis. Kerana dia inilah kerajaan Parsi jatuh. Hilang bahasa Parsi, hilang guna bahasa Arab, hilang budaya Parsi, hilang tulisan Parsi hak asal, hilang, tak ada guna tulisan Arab. Dendam dia. Orang kafir ni, orang tak suka ni, dia tidak kata berterima kasih. Muncullah waktu Islam ni betapa jadi lebihnya orang Parsi. Tidak lagu tu. Tapi dia tak ayat lagu tu lah. Kalau ayat lagu tu senang lah orang tolak. Dia tak ayat lagu tu. Sebenarnya dia tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas lah yang menjatuhkan kerajaan Parsi. Jadi sahabat-sahabat besar ni dia boleh fitnah macam-macam yang bukan-bukan. Lepas tu hak kemudian ni hak jadi gubernur ni zaman Sayyidina Osman, bukan sahabat lah, tapi lagi mudah. Dia nak goreng, dia nak fitnah macam-macam, lagi mudah. Lepas pada tu riwayat daripada, maknanya hak cara saat ni hak Sa'ad bin Abi Waqqas buat tu betul. Hak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun buat lagi. Sebab dia kata saya tidak cuai dalam melakukan apa yang pernah saya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi buat lagu tu, jelas waktu. Lepas tu riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata kami agak sepanjang mana Rasulullah semaya dalam zuhur ni, kira-kira kalau dia baca berapa? Iaitu kadar 30 ayat. Iaitu qadar alif lam mim tanzil as-sajdah. Dia tidak kata baca hak tu, qadar hak tu. Kalau baca hak tu punya sujudlah, sujud tilawah. Dia tidak kata baca hak tu, qadar 30 ayat, qadar alif lam mim at-tanzil as-sajdah. Kadar betul surah tu. Sebab surah tu nya kadar 30 ayat lah. Ini di sini dia tidak sebut surah gapo dia yang dia baca. Sebab baca qah menunjukkan dia baca qah tu sehingga kadang-kadang tak tahu gapo dia yang dia baca. Tetapi jelas dah daripada hadis-hadis yang lain disebutkan yang dibaca itu tidak lari daripada Fatihah dan surah lah. Cuma surah gapo tak tahu. Cuma kadar. Jadi bila sebut kadar ini gitu lah. Qadar ayat ni dia tidak serupa kan.
Surah ni pendek-pendek ayat dia, 30 tu tak panjang mana. Tapi kalau surah panjang-panjang tu, Baqarah ke apa, panjang lah. Kalau 30, ini tak boleh tu. Tak boleh nak pasti belaka. Kalau hak yang kedua, hak 2 rakaat yang akhir, separuh daripada hak tu, separuh daripada hak 2 rakaat yang pertama. Kami agak berdiri Nabi SAW pada 2 rakaat sembahyang asar hak mula-mula, iaitu qadar hak 2 rakaat yang terakhir daripada sembahyang zuhur. Selamat. Mana hak sembahyang asar ni lebih ringkas lagi nak banding dengan sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur lebih panjang bacaannya, sembahyang asar ni kurang lagi. Jadi sehingga hak 2 rakaat mula-mula sembahyang asar tu serupa dengan hak 2 rakaat akhir sembahyang zuhur. Dan kami agak kira ataupun anggarkan hak berdiri pada 2 rakaat akhir sembahyang asar tu separuh daripada 2 rakaat yang pertama sembahyang asar. Manakah ringkas? Nah itulah agak-agak yang dibaca tu. Jadi daripada sini setengah-setengah ulama dia buat kesimpulan bahawa pada 2 rakaat yang akhir itu ada baca surah juga. Sebab kalau separuh daripada 2 rakaat yang pertama, separuh tu maknanya dia kena baca lebih daripada Fatihah. Kalau baca Fatihah tidak sampai separuh. Ini sampai separuh ni maknanya lebih daripada Fatihah. Nak kata baca anjur lagu mana takkanlah beza. 2 rakaat yang pertama tu baca Fatihah laju. 2 rakaat yang akhir tu baca Fatihah pendek, slow, lambat-lambat. Takkan lagu tu. Tak ada dalil, tak ada bukti. Ini bagi orang yang katakan ada lagi baca selepas Fatihah ni, walaupun rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat ada lagi baca surah. Dia faham daripada sini. Dan hadis ini sahih. Mesti ada baca agak lain kata dia, selain daripada Fatihah. Apa baca agak lain dia kalau tidak surah? Sebab itulah disebutkan ada baca surah berdasarkan riwayat ini. Tapi tidak terai juga. Sebab itulah ulama-ulama bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri, dalam mazhab Syafi'i dia kata mustahab pada 2 rakaat yang akhir itu tambah surah selain daripada Fatihah baca. Tetapi ini semua tidak terai baca surah tu. Bahkan dalam riwayat yang disepakati tentang kesahihannya, kalau tidak ada hak tu mungkin boleh kita kata ni ada baca agak-agak lah, tidak terai juga. Tapi oleh kerana ada riwayat yang terai disebutkan bahawa tidak ada baca surah selain daripada Fatihah dalam 2 rakaat yang akhir itu, dan hadis itu lebih tinggi, lebih kuat, maka kita kena utamakan itu. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i pun dia ada beberapa pendapat. Pendapat yang lebih kuatnya 2 rakaat yang akhir itu baca Fatihah sahaja. Orang-orang lain pun lagu itu juga, iaitu Nabi SAW yaqra'u fil ulayain bi Fatihatil Kitab wa suratain wa fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab, gitu. Jadi dalam 2 rakaat yang pertama itu disebutkan 2 surah, dan dalam 2 rakaat yang akhir itu disebut Fatihah saja yang baca. Ini menunjukkan bahawa pada 2 rakaat yang akhir itu baca Fatihah saja, tidak baca surah. Dan hadis ini lebih terang berbanding dengan hadis Hasan ni. Sebab Hasan ni agak-agaknya lepas tu kalau kita kata separuh-separuh lah, kalau dia baca Fatihah, lepas tu baca surah. Surah tu kira-kira 7 ayat juga. Pada 2 rakaat yang akhir, bila dia baca Fatihah, separuh daripada 2 rakaat yang pertama dia baca Fatihah saja. Hak 7 ayat lagi tu tak baca. Lepas tu dia katakan separuh daripada 2 rakaat yang pertama
Boleh juga kita andaikan begitu. Yang ni baca Fatihah saja, tak baca surah dah. Boleh kita andaikan begitu, boleh juga. Kalau nak sekadar nak andai tu, buat andaian tu. Kemudian bab qadar bacaan dalam sembahyang zuhur dan asar. Ini pun ada kaitan dengan hal tadi juga. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam zuhur dan asar was-sama'i wat-tariq dan was-sama'i dzatil buruj dan surah-surah yang seumpama itu. Surah-surah yang seumpama itu, yakni surah-surah yang termasuk dalam awsat al-mufassal. Yakni surah-surah mufassal yang sederhana. Itulah awsat al-mufassal. Di sini dia sebut dengan terang ni, was-sama'i wat-tariq. Apa dia tahu mana? Dia dengarlah tu. Ini adalah satu dua ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam derah sikit baca, dia tahu tu, ataupun dia tanya lepas pada tu, sebab dia sebut dengan terang. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam sembahyang, selalu baca dalam sembahyang zuhur dan asar was-sama'i wat-tariq. Dia nak kata lagu tu mesti dia tahu, sama ada dia dengar ataupun dia tanya. Kalau tidak, macam mana dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca gini-gini? Kalau macam Abu Qatadah tadi, dia kata kami fikir, kami kira. Dia kata lagu tu, kami kira, kami agak agak. Ni tidak ni. Tu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam baca hak ni. Riwayat daripada Jabir bin Samurah lagi. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tergelincir matahari dia sembahyang zuhur dan baca surah yang lebih kurang panjangnya dengan surah wal-laili idza yaghsha. Dan sembahyang asar lagu tu juga. Sembahyang yang lain pun lagu tu juga, kecuali subuh. Sini sebut subuh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkannya lebih daripada yang lain. Tapi kalau sembahyang zuhur dia baca binahwin, maknanya kira-kira agak-agak lebih kurang itulah wal-laili idza yaghsha. Dalam sembahyang subuh sini menunjukkan sembahyang subuh tu dia baca lebih panjang lagi. Sebab apa? Dalam sembahyang subuh tu dari segi hikmah dia, dari segi sesuai pun lagu tu juga. Bangun pagi segar kan? Segar. Lepas tu dalam keheningan pagi tu baca dengan panjang ayat tu. Bacaan tu kalau sedap pula lebih memberi kesan sebagai bekal untuk nak bawa pergi ni, pada ni macam-macam lah kerja masing-masingnya. Itu lebih sesuai. Selain daripada tu kan sembahyang subuh ni dia 2 rakaat saja. Jadi kalau panjang sikit pun lebih kurang dengan hak lain juga. Jadinya lebih kurang dengan hak lain juga yang 4 rakaat. Kalau kita panjang sikit lah, tapi masalahnya dia baca ni memang panjang ni, memang panjang. Surah-surah yang panjang. Seterusnya riwayat daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dalam sembahyang zuhur, lepas tu berdiri lalu rokok, dan kami fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam baca tanzil as-sajdah. Ibnu Isa berkata tidak ada sebut Umayyah dalam isnad ini siapa-siapa pun kecuali Mu'tamir seorang. Jadi Imam Abu Daud nak mengisyaratkan kepada dhaifnya riwayat ini. Haddatsana Muhammad bin Isa qala haddatsana Mu'tamir, ini dhaif, ini tidak sahih. Sebab dia sebut tak ada orang lain sebut Umayyah tu dalam sanad kecuali Mu'tamir saja. Ramai lagi orang lain yang riwayat tak ada. Jadi ceritanya ni, cuba kita tengok Mu'tamir bin Sulaiman. Imam Abu Daud yang ambil daripada 2-3 orang tu. Yang pertama Mu'tamir bin Sulaiman, yang kedua Yazid bin Harun, yang ketiga Hushaim. 3 orang ni ambil daripada Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi iaitu ayah kepada Mu'tamir itulah. Sulaiman At-Taimi ni siapa? Ayah kepada Mu'tamir tu. Mu'tamir perawi yang mula-mula. Imam Abu Daud ambil daripada 3 orang. Hak mula-mula Mu'tamir bin Sulaiman. Sulaiman ni lah. 3 orang ni ambil daripada Sulaiman At-Taimi. Sulaiman ni ambil daripada Umayyah. Tengok tu sebut Umayyah. Daripada Abi Mijlas, daripada Ibnu Umar,
Dia nak ceritanya, Imam Abu Daud nak ceritanya selain daripada Mu'tamir, orang lain, Yazid bin Harun, Hushaim dan lain-lain lagi. Kalau ada orang lain lagi riwayat, tak ada sebut ni hak datang pada Sulaiman itu ada Umayyah tu, tak ada sebut. Mu'tamir ni seorang aja. Jadi maknanya Imam Abu Daud sebut di sini ada Umayyah ni berdasarkan riwayat Mu'tamir. Yang ni dia mengutamakan di sini, bukan utamakan kerana lebih molek dah. Untuk kita belajar, untuk kita tahu, bahawa di dalam sanad ni ada masalah. Dia pun tahu orang lain tak ada riwayat lagu tu. Mu'tamir ni seorang. Kalau dia tak mari riwayat Mu'tamir tu, macam mana kita nak tahu? Kena marilah orang tak molek tu. Lepas tu royak lah, apa tak molek, apa tak kena mana. Gitu. Dalam Taqribut Tahdzib, ni Hafiz Ibn Hajar ni, dia kata Umayyah an Abi Mijlas. Ni riwayat Umayyah, riwayat daripada Abi Mijlas itu majhul, kata dia. Tak diketahui siapa dia ni. Tahu tumbik dia ni, siapa dia. Jadi kalau pakar-pakar berkenaan dengan perawi-perawi hadis ni, dia tak kenal, dia kata orang ni majhul, tak ada tu. Kalau kita tak kenal boleh jadilah. Kalau kita kata tak tahu siapa dia ni, kita baca secara mana. Tapi kalau ahli dia kata tidak diketahui, tidak dikenali orang ni, ya Allah dah tu. Dalam Tahdzibut Tahdzib pula dia kata, kitab dia juga, Umayyah daripada Abi Mijlas daripada Ibnu Umar. Yang ni lebih detail lagi. Dalam semaya, berkenaan dengan semaya riwayat dia. Qalahu Mu'tamir bin Sulaiman an abihi. Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan daripada ayah dia. Dalam riwayat tu lah ni lah ada sebut Umayyah. Sedangkan bukan satu orang, bukan seorang dua yang meriwayatkan daripada Sulaiman At-Taimi, tapi tak ada Umayyah tu. Terus mereka meriwayatkan daripada Sulaiman At-Taimi daripada Abi Mijlas lalu. Mana tak ada perantaraan Umayyah tu, celah tu tak ada. Orang lain seramai-ramai perawi lain ambil daripada Sulaiman At-Taimi juga, tapi Sulaiman At-Taimi terus mengambil an Abi Mijlas. Tak ada duduk tengah. Qultu, saya kata, kata Hafiz Ibn Hajar, qala Abu Dawud dalam riwayat Ar-Ramli, Umayyah hadza la yu'raf wa lam yadhkuruhu illa al-Mu'tamir. Dia kata Umayyah ni tidak dikenali ni, siapa dia? Tak ada orang lain sebut kecuali Mu'tamir saja. Intaha, habis kat tu. Hafiz Ibn Hajar kata. Wa yahtamilu, dia kata Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni, dia kata wa yahtamilu, boleh jadi di sini berlaku tashif ni, kata dia ni. Dalam isnad ini sudah berlaku tashif min ahadir ruwat, daripada salah mana-mana perawi ni, kata dia ni. Hak sebenarnya kat anil Mu'tamir an abihi, bukan Umayyah. Abihi itu, Umayyah tu abihi. Mu'tamir meriwayatkan daripada Sulaiman, daripada ayah dia lah. Sulaiman itu ayah dia lah. Mu'tamir meriwayatkan an abihi. Abihi itu ditukar baris. Tashif tu maknanya baris tu tukar, titik tukar. Hak sepatutnya abi mim tu, tempat mim tu bo. Yang jadi pergi titik tu naik atas ha. Abihi. Jadi Umayyah. Gitu. Ini tashif. Orang panggil hadis ini hadis musahhaf. Yang ni sanadnya musahhaf. Yang ni ada perawi dia silap tulis tu, silap tulis. Jadi dia ingat itu Umayyah. Lepas tu sebut Umayyah lah. Lepas tu sebut pula Mu'tamir meriwayatkan daripada Sulaiman an abihi. Mana Sulaiman tu meriwayatkan daripada ayah dia pula. Kau celaru. Sepatutnya Sulaiman tu ayah kepada Mu'tamir itulah. Mu'tamir meriwayatkan daripada ayahnya. Ayahnya siapa? Sulaiman. Ni Mu'tamir meriwayat setengah, jadi keliru pula. Waktu ada Umayyah tu, dia kata Mu'tamir meriwayatkan daripada Sulaiman daripada ayahnya. Jadi daripada ayahnya tu, daripada ayah Sulaiman tu lah. Maksudnya daripada tok dia lah, tok Mu'tamir. Jadi Sulaiman ni meriwayatkan daripada ayah dia pula. Kau celaru, kau cah habis lah, kau jalanan lah. Gitu. Dia sebut abihi pula. Ada juga dalam setengah-setengah tu sebut abihi pula. Padahal tak ada abihi. Asal tu Umayyah ni tak ada, Sulaiman pun tak ada.
Mana Mu'tamir meriwayatkan an abihi, gitu. Habis. Gitu asalnya. Selesailah. Ada kalau selesai hak tu, apa hadis ni jadi dhaif? Tidak jadi dhaif. Tidak dhaif lagi. Kalau selesai hak tu pun. Kalau selesai hak tu pun dhaif lagi. Sebab apa? Ni. Lakin waqa'a inda Ahmad an Yazid bin Harun an Sulaiman an Abi Mijlas bihi. Hak ni juga cerita. Thumma qala, kemudian dia kata, qala Sulaiman walam asma'hu min Abi Mijlas. Sulaiman sendiri kata, saya tak dengar ni daripada Abi Mijlas. Pula. Sebab ni kan riwayat dengan an ni, riwayat secara an-ana, tidak semesti maknanya sanadnya muttasil, bersambung dah. Apa lagi? Sulaiman kata dia tak ada dengar daripada Abi Mijlas. Tentu dah maknanya putus lah bila dia tak dengar. Apabila dia tidak dengar daripada Abi Mijlas, dia tahu mana? Dia tahu melalui orang lain. Orang lain itu siapa? Siapa orang lain? Selagi tak tahu tu tak boleh pakai. Tetap dhaif juga pada sini. Kalau selesai masalah Abi tadi pun tak boleh pergi juga. Tak boleh pergi juga. Daraqutni pula kata, dia kata ada setengah-setengah perawi itu dia meriwayatkan daripada Mu'tamir, faqala an abihi. Dia kata daripada ayahnya, tetapi an Abi Umayyah pula dah. Ni lagu lain pula. Abi Umayyah pula. Wa zayyafahu, tapi Daraqutni kata ini tak betul ni. Karuk ni. Ni merepek dah ni. Merepek. Jadi kalau ahli dia boleh. Jadi apa lagu ni ikut lain pula ni. Habis itu. Lepas tu cerita Ibnu Abbas gapo ni, nampak gayanya masa kita tak ada, kita akan sambung semula lah. Berhenti sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana.